Sejak awal pagi lagi saya mulakan kayuhan dari ibu kota Laos, Vientiane ke Wang Vieng. Wang Vieng terletak kira-kira 110 km dari Vientiane. Bagaimanapun kerana tidak ada jalan raya yang lurus dan bagus menyebabkan terpaksa mengguna jalan raya yang berbengkok-bengkok, berpusing ke situ, berpusing ke sini, sempit, berbatu, bertanah merah, berlumpur di sesetengah tempat, terutama di musim hujan. Dan melalui beberapa buah bukit menyebabkan jarak perjalanan menjadi hampir 160 km. Saya pula terpaksa meninjau di pekan-pekan dan kampung-kampung yang dilalui, menyebabkan jarak perjalanan saya lebih jauh lagi. Bagaimanapun, masalah besar yang dihadapi mereka yang pergi ke Laos adalah soal makanan halal. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang budiman sekalian. Dalam 5 minit plus ke 118 siri berbasikal di Laos bahagian keempat ini, saya ingin berkongsi dengan anda pengalaman mencari makanan halal dan hotel yang berpatut ketika dalam perjalanan dari Vientiane ke Wang Vieng. Wang Vieng ini merupakan kota pelancongan yang paling popular di Laos dan ia menjadi kota backpackers. Nanti saya akan membuat video khas mengenai Wang Vieng yang kini menjadi syurga backpackers dan menjadi kota orang asing di Laos. Dan jalan di sini memang tidak bagus. Dan saya sekarang sudah kayuh kira-kira 25 km dari Vientiane menuju ke Wang Vieng. Jauh lah juga. Dan sekarang pula hujan. Muka saya tak nampak, tapi tak apalah. Nanti saya akan tunjukkan keadaan di sini. Di jalan sini memang jalan berlubang, selut penuh dengan air juga sekarang ni kerana hujan. Sekarang hujan dah berhenti. Kalau hujan turun lagi, saya akan berhenti dan gelap di mana saya akan tidur di situ. Soal tempat menginap tidak menjadi masalah di Laos kerana Laos mempunyai hotel, rumah penginapan lebih banyak daripada Thailand dan Malaysia. Berdasarkan pengalaman saya, hotel dan rumah tumpangan boleh didapati dengan mudah kerana sangat banyak di ibu kota Laos, Vientiane, dan wilayah-wilayah utara. Boleh dikatakan hotel dan rumah tumpangan boleh didapati di setiap 20 atau 30 km di merata tempat dan kampung. Kawasan lain, terutama selatan Laos, saya kurang pasti kerana belum pergi ke selatan Laos. Sewa hotel pula sangat murah, iaitu boleh didapati 100 baht atau 13 ringgit, 200 baht iaitu 26 ringgit. Yang paling mahal yang saya tidur adalah 400 baht iaitu 52 ringgit sahaja. Yang saya sebut ini sudah tentu hotel budget tidak berbintang. Kalau mau hotel berbintang, 4 bintang, 5 bintang dan lebih lagi sudah tentu ada juga. Dan sewanya sudah tentu sama dengan Bangkok dan Kuala Lumpur. Dalam peta ini adalah sebahagian daripada tempat yang saya berhenti untuk tidur, makan, minum
dan mengambil video dan gambar selama 12 hari saya berkayuh di laut. Sebahagiannya saja. Ada bahagian-bahagian lain lagi yang tidak termasuk dalam tempat-tempat yang tercatat dalam peta ini. Soal makanan pula, di Vientiane terdapat beberapa buah kedai makan Muslim, termasuk 2 buah kedai makan Bangladesh yang terletak berhampiran di antara satu sama lain di tepi Sungai Mekong. Asalnya salah sebuah kedai makan Muslim itu milik Mamak Malaysia, tapi kini ia dimiliki orang Bangladesh. Di Wang Wiang dan Luang Prabang, ibu kota lama Laos, juga ada kedai makan Muslim, termasuk sebuah kedai makan orang Kelantan di Luang Prabang. Jadi jika anda ke Vientiane, Wang Wiang dan Luang Prabang, tidak menjadi masalah untuk mendapatkan makanan halal. Bagaimanapun bagi mereka yang menjelajah ke kawasan-kawasan lain di seluruh Laos seperti saya yang lebih memberi banyak tumpuan kepada kawasan kampung, kawasan pedalaman di atas bukit untuk berjumpa dengan masyarakat-masyarakat yang masih terjaga budaya dan adat mereka, termasuk pelbagai suku Gasat Laos, maka tidak dapat tidak pasti mengguna cara lain untuk mendapat makanan halal. Caranya macam mana? Caranya begini. Membeli makanan yang halal dan harus dimakan seperti roti. Biasanya saya membeli roti Prancis, roti baguette, susu dan keju. Keju pun keju Prancis yang namanya adalah La Vache qui rit. Ikan sardin, ikan tuna, serta sudah tentu air. Air pasti banyak sebab air perlu diminum setiap masa. Kedua, makan pulut dengan ikan goreng dan ikan bakar. Ikan goreng dan ikan bakar ini boleh didapati sepanjang jalan dan kita boleh melihat sendiri apakah ikan yang digoreng itu halal atau harus dimakan atau tidak. Terserah kepada pertimbangan masing-masing. Ketiga adalah makan pulut dengan telur goreng dan ini kita boleh pantau, boleh mengawal sendiri macam mana tukang masak memasak telur dengan herba, dengan sayur untuk kita makan. Dan makanan pulut dengan telur goreng ini boleh dijadikan makanan pagi dan boleh jadi juga makanan tengah hari kerana memang sedap dan memadai untuk kita, bagi saya, untuk nak kayuh basikal separuh hari. Yang keempat, buah-buahan dan buah-buahan di Laos ada macam-macam, pisang, mempelem, macam-macam lah boleh kita makan. Durian pun ada di sana. Jadi kalau dah lapar, kalau tidak ada makanan, tidak ada pulut, tidak ada nasi, kita boleh makan buah-buahan saja untuk mengalas perut. Jadi jika kita tidak berjumpa dengan kedai makan Muslim, kita boleh makan dengan cara yang saya sebut tadi. Iaitu boleh beli roti, boleh beli apa saja, susu, keju dan mungkin biskut dan buah-buahan untuk bawa bersama kita. Tapi kalau buah-buahan tidak perlu bawa kerana buah-buahan juga boleh beli di merata tempat di seluruh Laos. Sebenarnya sudah menjadi kebiasaan saya bila ke mana-mana negara akan makan makanan orang tempatan, dan makanan orang tempatan di Laos adalah pulut. Pulut merupakan makanan asas, makanan utama orang Laos. Dengan itu saya juga turut memakan pulut. Pulut Laos pula berkualiti dan sedap.
Setakat ini saja perkongsian saya mengenai makanan. Jika tidak berjumpa kedai makan Muslim, kita boleh makan seperti mana saya terangkan tadi. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang esok. Jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang berfaedah yang boleh membantu anda memahami masyarakat seluruh dunia. Sekian, wassalam.